A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah, ya. Syukur alhamdulillah di pagi Khamis yang mulia ini kita masih panjang umur, murah rezeki. 10 Jun, masya-Allah, 1/3 bulan, ya. Ya, sudah kita sampai 1/3 bulan. Ya, 10, masya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan anda dan Tok Abah sentiasa bersyukur dan sentiasa mengekalkan keberkatan, ya. Terima kasih, ya. Orang-orang yang menyapa Tok Abah, ya. Huzaimah Syarif ni orang pertama menyapa. Asmah Syahidan, ya. Kata tu, Cik Non Abu Bakar, Arif Jumaat, JDT Kak Mar ni lama ya. Lama Kak Mar ni waras dia, waras Kak Mar. Ya, JDT Kak Mar JDT, Jamaliah Nawawi, Ros, Nana Ros, Khalid Abdul Rafi, Al-Rafi, Hafiz, Bosses Fiz. Lepas tu Zulrida Ismail, Alam Ahmad, Nur Hayati Awang, ya. Lepas tu ni Cikgu Nazrin, staf Tok Abah pernah pubuh konten pin ke atas. Kamisah Rasman, ya. Anita Hasan, Hasnita Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Adha Satiman, ini pun tak nampak Noridah Nur, Waalaikumsalam, ya. Okey. Suziana Muhammad, Nur Asyah Zainal Abidin, Evening Primrose tu dia. Evening Primrose, Allahu Akbar. Macam-macam, ya. Itu kena makan tu, ya. Zahara, kena pakai Zahara Muhammad, Asbarina Kak Cik, terima kasih Kak Cik, ya. Syarina Yusof, Nuria Zainal, Nur Azam Yusof tadi, ya. Liza Cute, Mawarku, ya. Kak Cik Asmarina, Julia Johari, Rose Victory, ya. Ana Hamid, Fatimah Endut, Asya Yusof, Malisa Begum, ya. Farah Ashikin, Hamira Hamid, Nur Soleh, ya. Zabia Muhammad Arsyad, Dayang Faizah, ya. Zul Afif, Suzi Nur, Marina, Syida Saibul, Mahnu Muhammad Ramanya, ya. Nur Zalehas, Syakina Waris, Hafiz Bob Eng, ya. Dan sekarang sudah ada 120 orang dalam kelas. Syukur alhamdulillah, Asyah Halal, ya. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Semalam Tok Abah tak dapat, 2 hari lepas tak dapat sebab memang sibuk, ya, sangat. So semalam Tok Abah bagi webinar selama 6 jam. First time dalam masa PKP. Webinar 6 jam kepada MAFI, Malaysian Agriculture, Ministry of Agriculture and Food Industries, ya. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, ya. Industri makanan. Masya Allah, ya. Dan Tok Abah pun tak sangka. Tengok, member Tok Abah si Lulu pun dah sibuk nak bersama-sama dalam majlis kita pagi ni. Dalam kelas, Lulu ni kucing kesayangan family ni, ya. Dia cukup manja, dia datang, ya. Si Lulu, namanya Lulu, ya. Dia kucing jalanan, kita ambil sejak baby, ya. Inilah dah besar panjang. Okey, dan dia sangat manja. Itulah dia. So binatang kesayangan ni pun satu sumber untuk inspirasi, satu sumber untuk ketenangan, ya. Ikut kajian, orang-orang yang sakit, yang selalu memeluk haiwan kesayangan akan dengan izin Allah dapat kesembuhan dan keringanan penyakitnya. Sebab rupanya kucing haiwan kesayangan Nabi, dan kajian di beberapa negara maju, bila pesakit-pesakit dibenarkan memeluk haiwan kesayangan semasa lawatan. Kalau kat Malaysia tempat kita 4.30 sampai pukul 7, ya. Berkira 4.30 sampai pukul 7 waktu melawat pesakit di hospital, waktu tidak ada lockdown. Sekarang waktu lockdown tak dibenarkan, kecuali kes-kes yang tertentu saja. Tok Abah pun pernah, ya. Tok Mak pergi ke hospital untuk sedikit
minor operation tak dibenarkan langsung ziarah. Ya, nak ziarah pun sampai ke guard dekat bawah. Nak hantar makanan pun sampai ke guard dia, ya, sebab strictnya SOP di hospital. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita boleh ziarah dari pukul 4.30 sampai pukul 7 petang. Dan di Malaysia, saya Tok Abah tak dengar lagi lah ada keizinan, ya, tapi negara maju diizinkan pesakit memeluk berjumpa haiwan kesayangan. Ya, dia punya kucingnya, kalau tempat yang tertentu anjingnya, ataupun yalah rabbit. Ada pula dia punya haiwan kesayangannya, dia punya khinzir. Ada juga yang pet dia khinzir, kan. Ada arnab, ada apa nama, yang munasabah lah. Taklah bawa kuda ke dalam hospital, tak boleh lah, ya. Itu haiwan kesayangan yang besar-besar tak dibenarkan. Dan ikut kajian para pakar-pakar perubatan, pesakit-pesakit yang memeluk haiwan kesayangan dia dapati 50% faster, apa nama kata tu, improvement ataupun dia punya lebih cepat sihat dan kurang kesan sakitnya, 50% lebih cepat sembuh dengan izin Allah. Ya, dia 50% faster recuperation lepas sakit ke, demam ke, operasi ke, operation ke, maka lebih cepat sembuh. Sebab haiwan kesayangan. Nampak tak? Hebatnya. Mungkin ikut placebo dia, ikut test dia, ni mungkin sama hebat bila disentuh, dipeluk oleh insan-insan kesayangan. So insan kesayangan membantu, ya, sentuhan, senyuman, ziarah, doa. Haiwan kesayangan membantu. Haiwan kesayangan pun rupanya mendoakan tuannya. Kalau tuannya kata tu melayan haiwan-haiwan ni dengan penuh kasih sayang. Wow. Hebat tak hebat? Magic tak magic? Ya, haiwan kesayangan membawa magic, ya. Peluk haiwan kesayangan, kita tenang, kurang stres. Tok Abah pernah cerita bila orang high blood pressure, katalah dia punya ada kes yang 200 high blood, dia punya tekanan darah, ya, 200 di atas, bawahnya 120, 120. Dan bila dia tengok ikan dalam akuarium selama lebih kurang 40 minit, 30-40 minit, ya, maka turun dia punya tekanan darah ke normal 120 kepada 60. Wow. Dan bila Tok Abah tanya pada orang yang faham, orang yang alim, kenapa orang yang darah tinggi 200/120, ya, bila tengok ikan dalam akuarium selama kurang lebih setengah jam, dia punya tekanan darah turun ke normal 120, bawahnya 60, maka ustaz itu, ulama sebab ikan dalam akuarium sentiasa berzikir. Tok Abah pernah cerita banyak kali juga, ya. Ikan tu berzikir, ikan tu benda yang tenang, ya. Bila kita tengok ikan yang sedang berzikir, jadi kita tumpanglah zikir ikan. Sebab kita pun tak tahu, malu pun, kita jahil, tak faham. Yang patutnya kita berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Itu dah kita tahu, tapi kita tak buat, maka kita tumpang zikir ikan. Sebenarnya ustaz tu kata, kalau kamu tak tahu malu, Fadilah, kamu tumpanglah zikir ikan untuk dapat ketenangan. Tapi kalau tahu malu, zikirlah sendiri sambil tengok ikan yang sedang berzikir. Haiwan pun termasuk ikan. Ikan bukan haiwan jenis ikannya. So dia pun berzikir. Ikan pun berzikir. Pokok pun berzikir. Ya. Kenapa anjing pukul 3 pagi dia menyalak? Ada orang kata tengok nampak malaikat. Mungkin malaikat turun dari langit pukul 3 pagi. Ya. Mungkin dia nampak syaitan. Ya. Tetapi ulama pesan, anjing juga berzikir. Kau, Tok Abah pun terkejut beruk, ya. Anjing pun berzikir. Ya, benda yang air liur dia najis untuk kita, ya, pun berzikir. Yes, untuk orang yang faham. Untuk orang yang faham, ya. Yang tak faham kata mengarut. So semua ciptaan Allah ini sebenarnya patuh perintah Allah. Cuma kita je yang kadang-kadang kurang asam, sebab kita ada ekstra akal, ekstra emosi. Malaikat, ya, dia samina wa ta'na. Malaikat ni senantiasa patuh. Tak ada unsur nafsu, emosi, tak ada. Ikut arahan. Tapi manusia yang luar biasa ni, sebaik-baik kejadian, ya, ialah manusia. Kita ni lebih hebat dari malaikat kalau beringat, kalau bersyukur. Tapi lebih teruk daripada syaitan kalau tak beringat, kalau tak bersyukur. So watch out guys. Watch out. Bukan itu kita nak bincang. Itu sebagai warm up je. Sebab dah 2-3 hari tak berjumpa, ya. Kalau panjang umur besok pagi pun Tok Abah mungkin ada, ya. Kalau panjang umur lah, ya.
dan diberikan kesihatan. So isu pagi ni yang Tok Abah dah bubuh kat apa nama, kat title tu, titlenya jangan sampai hilang 10 perkara dalam kehidupan. That is the title of our talk. Jangan sampai hilang 10 perkara. Tapi apa nama, dia punya subheadingnya ialah hilang keberkatan di akhir zaman. So Tok Abah dah sebut kan, tiap-tiap hari Tok Abah kena cari ilmu baru, tip baru, mutiara kata baru sebelum tidur. Kalau tidak, tak boleh tidur. So 2 hari lepas, malam tadi Tok Abah apa nama, terlampau letih, dapatlah ilmu baru semalam. Ilmu baru dari segi kehidupan. Bila berbincang dengan anak-anak, ya, Tok Abah dapat ilmu baru. So yes, Tok Abah mula berfikir, ya. Lepas tu bila selepas tahajud pun berdoa, merayu supaya selesai masalah-masalah based on kehidupan. Tapi 2-3 hari lepas Tok Abah tengok Ustaz apa nama, Badsyah, Datuk Badsyah, Tok Abah panggil dia Badsyah, Badrul Shah, Ustaz Badrul Shah, Badli Shah. Sebab Tok Abah selalu panggil dia Ustaz Badsyah. Ni macam cerita Shah Rukh Khan lah, Badsyah, ya. So dia pun seronok, dia ingat dia pun macam Shah Rukh Khan. Ustaz ni, dia pun memang muka lebih kurang Shah Rukh Khan lah, ya. Ustaz Badli Shah. So beliau mengatakan, beliau bertanya, ini pun satu nasihat yang sangat luar biasa, memang terkesan kat Tok Abah lah, ya. Bila Nabi SAW berdialog dengan Jibril AS, wahai Jibril, sebab dalam masa Ramadan Jibril datang bertalaki bertadarus. Dia suruh Nabi baca Quran dan Jibril semak dengan lutut malaikat Nabi Jibril bertemu dengan lutut Nabi, mesranya. Itu yang ulama cerita kat kita. Tok Abah ni dengar cakap ulama, sebab Tok Abah ni jahil agama, tak faham apa-apa. Apa ulama, guru-guru kita cerita, kita tempat dengar, ya. Kadang-kadang sempat mengkaji, mentabayun, kadang tak tempat langsung nak cek. Maklumlah kita bukan bidang kita, itu bukan alasan, ya. Tapi Tok Abah akan terus belajar. So itulah tiap-tiap kali Ramadan malaikat Jibril turun untuk semak, baca Quran bersama Nabi, ya. So Nabi pernah bertanya pada Jibril AS, wahai Jibril, setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia, adakah engkau masih akan turun ke dunia? Seperti sekarang ni lah. Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, aku akan turun 10 kali, ya, untuk menarik 10 perkara bila engkau sudah wafat. Ya Allah, sedihnya, aku akan turun 10 kali untuk menarik 10 perkara dari dunia. Apakah yang kau akan tarik dari dunia ni, wahai Jibril? Ya, aku akan tarik, yang pertamanya ialah barakah, keberkatan. Itu sebabnya Tok Abah bubuh isu kita pada hari ini, ya. Jangan sampai hilang keberkatan di akhir zaman, ya. Jangan sampai hilang keberkatan di akhir zaman, ya. Jadi kalau dah apa yang kita buat tak ada keberkatan, takut-takut apa yang kita lakukan semua jadi sia-sia, tak berkat, ya. Ada rezeki tak berkat, ada ilmu tak berkat, ya. Ada masa yang kita ada, ya. Ada nyawa lagi, ada masa tak berkat. Kita gunakan dengan benda-benda yang lara. Takut-takut keberkatan akan ditarik. Ini dialog antara Jibril AS dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. So Jibril jawab, ya, aku akan turun 10 kali untuk ambil 10 perkara, ya, daripada bumi ini. Dia ambil 10 perkara. Perkara yang pertama dia ambil adalah keberkatan. So ingat, ya, adik-adik, anak-anak, ya. So jangan sampai keberkatan hilang daripada hidup kita, ya. Kita nak dapat keberkatan. Rezeki yang berkat, ulama pesan, rezeki yang berkat kalau sikit cukup, ya. Ada orang gaji 1,000. Zaman sekarang 1,000 ni miskin, ya, di bawah paras kemiskinan. 3,000 miskin bandar. 3,000 RM 3,000 miskin bandar. RM 1,000 miskin satu negara lah, dikira di bawah paras kemiskinan, ya. Sebab keperluan melebihi daripada apa yang kita dapat, itu memang miskin lah, ya. Kurang daripada 50% fakir, ya. Kalau kurang daripada 75% miskin, kurang lebih begitu definisinya. Tok Abah pun tak pasti sangat, tapi kurang begitulah, fakir dan miskin. Apa beza fakir dengan miskin? Fakir lebih teruk daripada miskin, gitu, ya. So check it out, boleh Google, boleh tanya ulama, ya. Jangan pula terima bulat-bulat je, tapi kurang lebih begitu, tak lagi sangat lah, ya, insyaAllah. Kalau orang
hidupnya berkat, rezekinya berkat. Kalau gaji kecil pun berkat cukup. Anaknya sempurna, boleh sekolah, ada minum pakai, walaupun gaji sikit. Ada orang gajinya 10,000, tak cukup. Hutang keliling pinggang, ada orang gaji 20,000, tak cukup. Hutang keliling pinggang, ada orang gaji 30,000 sebulan. RM ni 30,000, tak cukup hutang keliling pinggang. Ada orang gaji 50,000, tak cukup hutang keliling pinggang. Agak-agak berkat tak berkat, kita tak tahu, Allah yang tahu. Tapi kalaulah gaji 1,000 pun cukup, ya, bukanlah bermewah-mewah nak makan makanan order daripada Grab, jangan haraplah, ya, tak berharaplah. Ada jiran Tok Abah, ni yang sedih sangat, ya. Tok Abah pernah cerita ke anak Tok Abah dulu. Ada jiran Tok Abah, ya, dia memang dalam keadaan ibu tunggal, ada anak 5 orang, ya. Jadi babysitter saja, ya. Dia kumpul duit daripada jagaan bibi tu 5 bulan untuk beli seketul satu untuk anaknya, ya. Sebutlah, bukan nak iklan KFC. Bukan nak iklan KFC, ya. Dia tunggu 5 bulan, ya, untuk belikan anak KFC. Tak menangis ke kita dengar kisah tu? Ni kisah benar. Anak Tok Abah pun sedih. Allah, sedihnya bah, kesiannya. Lepas tu, bah 10 ringgit bah, nak sewa video. Tok Abah dah cerita, dia sampai sedih sangat, ya. Merah air matanya, sebab dia tahu kawan dia tu, ya, jiran kami, ya. Tapi masih nak, bah 10 ringgit bah, nak sewa video. Ya Allah, budak ini, kita cerita tadi nak bagi nasihat supaya dia kata orang bersyukur, ya. Kawan dia pun ada yang nak makan KFC seketul, tunggu 5 bulan. Ni bukan kisah di Afrika ke di mana ni, di Malaysia. Sebab kita lah, termasuk Tok Abah, ya, tak peka. Ya, masa tu pula Tok Abah jadi pengurusi surau. Lepas tu kita gerakkan, kita buat announcement, kita membantu, ya, semua, ya, golongan yang susah di sekitar karya kami untuk dibantu secara bulanan. Bila dah dengar kisah tu, Tok Abah kata, this is cannot. Ni kata budak Kelang, cannot brain lah. Kita semua dalam keadaan yang bukanlah mewah, tapi selesa lah hidup. Okey lah tu kan. Tapi ada jiran kita nak bagi anaknya seketul ayam yang restoran segera pun kena tunggu 5 bulan. Tak menasabah lah kan. Tak menasabah. Sebab kita tak peka, tak cakna dan tak kaji, tak cari, ya. Itulah dia. Tapi itulah, ya, kalau ada orang yang gaji 1,000, anaknya 10, ya, dia seorang buruh, anaknya semua jadi orang, dapat belajar, ada sampai ke universiti, semua sembahyang tak tinggal. Berkat tak berkat agak-agak. Salah satu tanda keberkatan rezeki, ya, hidupnya bahagia, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, itu confirm lah, ya, dari segi fiqh, dari segi pemikiran luaran, berkat. Tapi kalau lah, ya, gaji seorang gaji bapaknya dengan maknya campur 25-30 ribu. Ada anak-anak maaf ya, terlibat dengan itu, tak sembahyang, membuat benda-benda yang bukan-bukan, ketagihan, and so on and so forth. Suami isteri pun kadang sering berkonflik. Agak-agak berkat tak berkat, kita pun tak pasti. Tapi kalau ikut luaran, ya, maka salah satu tanda tak berkat, rumah tangga porak-poranda, anak-anak bermasalah, and so on and so forth. Cuba check it out, tanya ustaz, pergi kursus, tengok YouTube, ya, tolong Google tanda-tanda rezeki tak berkat. Apa yang Tok Abah cakap ni akan nampak, oh, ni rezeki tak berkat, ya. So apa kata Jibril? Allahumma salli ala Muhammad. Ini tu sebabnya Tok Abah nak cakap ni pun kadang sedih betul tau, ya. Perkara pertama, ya, salah satu yang ditarik bila Jibril turun selepas kafan Nabi. Dah wafat lama, dah 1400 tahun. So nampak tak? So banyak yang kita buat kadang tak berkat. Ada rezeki kita tak, ada masa-masa tak berkat, ada nyawa-nyawa tak berkat. Itu sebenarnya doa kita, ya Allah, Kau panjangkan umur aku dalam kebaikan, ya Allah. Kau doa Tok Abah sama, ya. Ya Allah, panjangkan umur aku, suami isteri untuk aku dapat didik anak-anak aku sampai mereka jadi anak-anak yang soleh, soleha, berdikari. Sebelum kami Kau ambil, ya Allah. Berdikari boleh hidup dengan sempurna, tak menyusahkan orang. Kalau tak dapat bantu orang pun tidak menyusahkan orang lain. Itu doa Tok Abah tiap hari, ya, agar dapat nyawa yang berkat. Ya Allah, jadikan aku sekeluarga asbab orang lain dapat petunjuk, dapat hidayah. Mudah-mudahan nyawa yang Tok Abah tinggal sikit ni ada keberkatan, ya. Sebab nyawa yang berkat lah nyawa yang ada umur tapi dalam buat kebaikan. Mudah-mudahan bukan perasaan baik, ingat, ya, kita semua belum cukup baik.
Kita semua work in progress. Tok Abah pesan dan pesan pada diri Tok Abah tu, ya, bukan pada anda, ya. Kita ni semua belum sempurna, tak baik lagi. Kita work in progress. Jadi itu semuanya. Pertama, bila Jibril kata, ya Allah, ya, aku akan turun ya Nabi, aku akan turun 10 kali, ya, untuk aku menarik balik 10 perkara. Apakah 10 perkara yang kau akan tarik dari muka bumi ni ya Jibril? Apa nama pesuruh malaikat kesayangan Allah. Maka Jibril kata, aku akan tarik keberkatan barakah. Salah satu, masya-Allah, ya. Itu sebabnya kadang-kadang kita ni macam mana nak berkat rezeki, kerja tidak ikhlas, tidak jujur. Pergi kerja pun tak pasang niat. Pergi kerja pun tak pasang niat. Sebab innamal a'malu binniyah. Setiap kerja tindak tanduk kita Allah berikan ganjaran based on your niat. Kau pergi kerja tak pasang niat, agak-agak berkat tak? Agak-agak lah. So takut-takut tak berkat lah sebab tak pasang niat pun. Sebabnya sejak tahun 87 ni cerita lama, tak berulang-ulang untuk kita sama-sama ingatkan diri. Terutamanya ingatkan diri Tok Abah. Jangan pergi kerja, jangan buat apa pun, ya, sebelum niat. Semalam Tok Abah memberi motivasi kepada Mafi, ya, lebih kurang 250 orang yang attend webinar Tok Abah semalam, ya. Salah satu Tok Abah kata apa? Tolong pasang niat sebelum kita berkomunikasi. Tolong pasang niat sebelum kita buat apa pun. Pasang niat. Niat itu sebagai doa, dan setiap niat baik yang kita pasang akan diberikan pahala. Dan mudah-mudahan dengan niat yang murni, cara yang betul, hasilnya baik, berkat. Nak memastikan berkomunikasi pun ada keberkatan, ada hikmah, ya. Itu Tok Abah. So Tok Abah nak pergi kerja, ya Allah, aku nak pergi kerja ni nak cari rezeki yang halal, mudah-mudahan berkatlah. Sebab mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Itu guru Tok Abah pesan, ya, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Abah pegang tu. Dan sejak tahun 87 Tok Abah pasang niat, aku nak pergi kerja ni ya Allah, nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu sebab cikgu pensyarah. Ini Tok Abah pensyarah kan, nak cari ilmu itu jihad. Nak kongsi ilmu, nak sebarkan ilmu, jihad. Aku nak cari kawan baru, kawan lama. Membentuk satu rahim adalah jihad. Aku nak senyum dan bagi salam pada semua orang, ya, dan senyum dan salam itu sunnah dan sedekah, ya. Tahniah untuk mereka yang sempat sedekah subuh pagi ni. Tok Abah niat malam tadi dah, ya, tapi belum bubur dalam tabung. Malam tadi Tok Abah tidur pukul 2.30, kan? Sambil duduk dah tertidur lah, tengok TV bukan TV tengok kita, ya. Tengok tenis, ya. Sebab semalam dah kerja 6 jam lecture, jadi letih, ya. So Tok Abah pun duduk sampai tertidur, TV tengok kita, terkejut pukul 2.30. Lepas tu niat terus, aku besok pagi nak sedekah subuh. Tapi sebab kalang kabut tadi, belum bubuh dalam tabung, dah niat. Mudah-mudahan Allah terima, ya. So ingat, kata Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali, ulang balik supaya dapat keberkatan hidup, keberkatan rezeki. Sebab, ya, rezeki kita kadang-kadang tak berkat. Ya, waktu tubuh turun 2 malaikat, satu mendoakan kebaikan untuk mereka yang sedekah subuh, satu akan doakan kehancuran, ya, kebobrokan untuk mereka yang mampu tapi tak nak bersedekah. Itu hadis, ya, bukan Tok Abah buat-buat cerita. Tolong Google, tolong tanya ustaz, tolong tengok YouTube berkatan ini untuk dapat menambah ilmu. Barang siapa yang tidak tabayun apa yang diterima dan yang diterima itu tak betul pula disampaikan, sama dosanya macam berbohong. Itu sebabnya mudah-mudahan kita semua pasang niat untuk dapat keberkatan. Itu sebabnya, dan dapat kita bekerja dengan integriti. Itu sebabnya bila Cikgu Nazrin tadi dah bubuh konten pin ke atas, 2 link. Link pertama, Tok Abah akan buat webinar pada 29 hari bulan, iaitu tentang memperkasa integriti, ya, secara magical. Kenapa saya buat cakap tentang integriti? Sebab bulan Jun, bulan integriti. Dan kerja yang tidak integriti, insya-Allah, bukanlah insya-Allah, ya, besar kemungkinan rezeki tak berkat. Kalau awak bekerja tanpa integriti, takut-takut rezeki tak berkat. Masa bekerja tak berkat, hidup pun tak berkat. Sebab salah satu perkara yang akan ditarik oleh Jibril selepas kewafatan Nabi ialah barakah. That's why kita sangat penting sampai ada bulan integriti, bulan Jun. So Tok Abah tanya kita punya pembantu kami, Cik Nur Ashikin, dia kata dah 160 orang register. Tok Abah kata excited. Wow, syukur. Dan ada 3-4 organisasi yang telah booking untuk mengantar ramai lagi peserta, tapi menunggu izin daripada bos. InsyaAllah lah, ya, InsyaAllah lebih daripada 200 orang akan datang webinar kali ini. Tok Abah excited untuk apa? Untuk mengutip, ya, kata orang tu, pencen kubur.
Sebab bila kita sampaikan ilmu yang baik-baik dan orang yang mendengar itu mengamalkan apa yang kita sampaikan dan jadi orang yang baik, berintegriti di rumah, berintegriti di tempat kerja, berintegriti dalam tindak tanduk dalam masyarakat, mudah-mudahan dapatlah sedikit keberkatan ilmu, keberkatan kehidupan, berkat dan sejuk dalam kubur nanti insya-Allah. Yang tolong kita kat kubur, doa yang soleh, sedekah jariah. Sebabnya sedekah subuh ni sangat penting. Sedekah jariah dan juga ilmu yang baik-baik yang kita sampaikan pada manusia yang diamalkan oleh mereka, maka kita dapatlah mengalirnya pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Amin. That's why Tabah dapat sikit semangat untuk buat FB Live walaupun penat sangat, tua sangat, letih sangat dan sebagainya. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan adalah sikit keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Okay? Alright. So itu link pertama. Dan untuk dapat keberkatan ilmu, kita kena tabayun, kena sampaikan ilmu yang baik-baik. Itu sebabnya bila tak coba dapat buku untuk dibaca dan tolong dikongsi sama dengan kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, I was so excited and so grateful, sangat bersyukur pada Allah, dan terima kasih banyak-banyak pada Ikram Wazir yang jadi orang tengah yang menyampaikan buku ni daripada PTS So Tok Abah seronok sangat kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah yang Tok Abah sering gunakan juga yang tak sahih ni dalam menceritakan pada audiens, pada pelajar, pada kita punya yang hadir dalam program latihan, webinar, tazkirah, tausiah Tok Abah sampaikan juga kisah-kisah yang tidak sahih untuk memperkukuhkan hujah ataupun nasihat kita. Kisah Omar, kisah Muti'ah, kisah Nabi yang dikacau oleh orang Yahudi dan sebagainya. Banyak dalam ratus-ratus kisah yang dikaji oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor, ada 20 kisah yang tidak sahih. Maksudnya mungkin tak sah, tak pasti betul, tapi kita sampaikan kepada orang ramai. Itu pun bahaya. Takut-takut tak berkat ilmu yang kita sampaikan. Takut-takut kita juga dapatlah dosa berbohong sebab menyampaikan benda yang tidak sahih. So kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. So ini pada Tok Abah buku wajib milik untuk semua rumah. So dapatkan buku ini daripada link yang Tok Abah dah bubuh tu, mudah-mudahan akan membantu kita untuk dalam mendidik anak-anak kita, cucu-cucu, anak murid, untuk semua guru, untuk mak bapak, untuk atuk nenek, untuk kaunselor, untuk asatizah, apatah lagi. Please get kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Bukan semestinya untuk penceramah saja, sebab mak bapak selalu bagi ceramah kepada anak-anak. Atuk nenek macam Tok Abah ni bagi ceramah kat cucu-cucu dan dengan bercerita. Sebab cara terbaik untuk merangsang perubahan, menyentuh hati manusia dengan bercerita. Quran pun 1/3 adalah kisah, sejarah, cerita. So people are moved by stories. When you touch someone's heart with a powerful story, with a moving story, you will touch his or her life forever. Kata Les Brown, Tok Abah dah sebut selalu kan, Les Brown ialah pakar motivasi nombor 1 dunia, diiktiraf oleh masyarakat motivator di dunia. Les Brown memberikan nasihat, jangan mengajar orang tanpa bercerita. Jangan bercerita tanpa ada pengajaran yang ingin disampaikan. Don't tell a story without telling a learning point. Don't tell a point without telling a story. Sangat powerful. Dan story yang kita sampaikan biarlah cerita benar. Sebenarnya banyak Tok Abah cerita. Macam semalam Tok Abah memberi motivasi kepada pegawai-pegawai MAFI, Malaysia Ministry of Agriculture and Food Industries, Kementerian Pertanian lah. Tapi Kementerian Pertanian ni nampak macam tak canggih. Tapi kalau Mafi Qalbi Ghairullah, Mafi oh no, Mafi tidak, katakan tidak kepada kemunduran. So Mafi, Ministry of Agriculture and Food Industries, Tok Abah kata jom kita cari keberkatan. Apa pun kita mulakan dengan yang terbaik, mudah-mudahan kita semua dapat fadilat daripada apa yang kita lakukan. Alright, so Allah selamat, mudah-mudahan kita semua diberikan. So kena ada integriti, kena ada kejujuran. Memasang niat sebelum pergi kerja pun akan menggamit integriti. Tidur yang cukup akan merangsang integriti. Apa pula kena mengena tidur cukup dengan integriti?
Bila awak tidur cukup, awak bertenaga, awak sihat, awak mudah buat kerja dengan sempurna. Dan buat kerja dengan sempurna adalah salah satu sifat ya ataupun ciri integriti. What is integrity? Melakukan perkara yang baik dengan cara terbaik bila tidak ada orang menyelia atau memantau atau melihat. Artinya kita ikhlas dan kita yakin orang tak nampak tapi Allah memerhati ya. Raqib dan Atid mencatat. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan walau sebesar zarah. Ada sifat ihsan. That is part and parcel of integrity. Jadi tanpa integrity, semua perkara tak ada makna, tak ada maksud hidup. Ya, tanpa integrity, kejayaan yang dicapai adalah kegagalan yang nyata, kegagalan yang complete failure. When you do things without integrity, even though it is successful ataupun excellent. Oh, orang puji baguslah, hebatlah awak, tapi kita tak ada kejujuran, tak ada integrity, tak ada keikhlasan, kosong. Okay, alright. So tolong dapatkan buku ini juga untuk membantu integriti hidup ya. Dan jangan lupa yang minta izin daripada bos. So dah Tok Abah dah excited sangat ya. Dan insyaAllah by now dah ada 200 orang lah attend webinar Tok Abah. Itu dah bilangan yang besar ya. Bukan sebab apa? Sebab ramai orang dapat, dia akan sampaikan ke kawan-kawan sekerja, maka ramai orang akan bertambah berintegriti. Dapatlah Tok Abah pencin kubur, mengutip sikit-sikit pahala. Mudah-mudahan Tok Abah ikhlas dalam menyampaikan. Mudah-mudahan ikhlas tak ikhlas Allah yang dapat menilai, bukan kita ya. Mudah-mudahan ada kesan yang positif kepada orang mengikuti. Okey. Dan of course lah, kalau anda juga dapatkan buku ini, asbab Tok Abah sampaikan, dan dapatlah sikit Tok Abah commission dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Get this book. Link tu ada kat atas tu ya. Alright. So bila ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, apakah 10 perkara yang kau ambil selepas aku wafat? Ya Jibril, pertama aku turun untuk cabut barakah ya, ataupun keberkatan daripada muka bumi. Yang kedua, aku akan mengambil mahabbah di kalangan manusia ya. Aku akan mencabut mahabbah di kalangan manusia ya, kasih sayang. Ini cabut kasih sayang daripada manusia. Tapi itulah not bad lain. Artinya kita kat Malaysia pun banyak kasih sayang. Kita akan sayang pada keluarga kita, kita sayang pada kita punya jiran, tetangga ya. Kita dengar kisah saudara-saudara kita teraniaya, dizalimi di Palestin, kita sama-sama mempamerkan kasih sayang dengan berdoa, dengan menyumbang, dengan berbakti, dengan ziarah, dengan macam-macam cara ya. Berapa banyak trip after trip ke Palestin untuk menyampaikan bantuan. Itu tanda kita kasih sayang kita kepada. Jadi artinya mesti nampak mahabbah di kalangan manusia di negara kita yang tercinta. Ya, masih ada keberkatan ya, masih ada keberkatan. Artinya ramai pekerja yang bekerja dengan berintegriti ya. Ramai keluarga yang masih utuh ya, masih banyak kasih sayang dalam rumah tangga, masih banyak kasih sayang dalam kejiranan. So mahabbah masih wujud. Jadi mudah-mudahan Jibril tak angkat lagi mahabbah daripada dunia bumi Malaysia, daripada kehidupan kita. Alhamdulillah. Yang pertama, dia turun ke dunia, Jibril alaihissalam, untuk mencabut, untuk mengambil, untuk menarik keberkatan. Kedua, mahabbah ya, ataupun sikap perasaan kasih sayang di kalangan manusia. Ya. All of us in this world are united in the form of universal brotherhood. Kita semua bersaudara secara universal. Semua orang Islam bersaudara. Semua orang Islam dan bukan Islam juga bersaudara secara universal. Dan sebenarnya kita kalau ada jiran kanan Islam, jiran kita belah kiri orang bukan Islam, kita kena melayan mereka sama. Membezakan cuma bila yang kanan bersin, kita kena doakan. Ya, kalau mereka meninggal dunia, kita kena urus jenazah. Itu tanggungjawab yang berbeza. Kalau orang orang yang bukan Islam bersin, kita tak boleh doakan yarhamukallah ya. Tak adalah kita doakan. Tapi kalau mereka bersin, acung, excuse me, kita pun jawablah secara tertib, God bless you. Bless you.
Tapi itulah kadang orang hebat kat Malaysia ni, orang hebat sangatnya sebab dia bercakap orang putih kat rumah, fikir cakap orang putih. So, kalau tengah sembahyang pun berjemaah bersin, acum, excuse me. Dalam solat pun, acum, excuse me. Orang sebelah pula jawab, bless you. Aduh, comel, comel, comel. Alah, dua-dua out. Dua-dua batal sembahyang. Macam mana kau dalam sembahyang? Tapi kalau kita dalam sembahyang, ni Ustaz ajar kita kan, bila kita sembahyang kita bersin, acum. Alhamdulillah. Batal tak? Tak batal. Tak batal ya. Dan orang sebelah pula, janganlah orang sebelah pula cakap kuat-kuat. Ya hamdulillah. Tak payahlah. Jangan sibuk nak tunjuk nak apa, nak bajet baik pula. Bajet baik ya. Budak-budak sekarang bajet baik. Aduh, cannot brain lah budak-budak sekarang ya. Okey. Alright. Barakah, biar mudah-mudahan Allah tak angkat ya melalui Jibrilnya. Yang keduanya mahabbah atau kasih sayang tidak diangkat segera. Itu memang akan ditarik. Itu kata jawapan Jibril kepada soalan Nabi SAW. Adakah kau akan turun lagi selepas aku wafat? Wahai Jibril SAW, dia berkata yes. Ya, kenapa? Aku akan turun 10 kali untuk menarik 10 perkara. Apa dia? Satu, berkat. Keduanya, mahabbah. Yang ketiganya, berkat harapan. Watch out, watch out, watch out. Yang ketiga ialah, aku akan menarik silaturahim. Aku akan menarik silaturahim. Iaitu perasaan kasih sayang di kalangan ahli keluarga. Semuanya tak bersedih sangat. Sampai Nabi bersabda, salah satu hadis Nabi sahih ialah, barang siapa memperkasa silaturahim, hubungan adik-beradik, hubungan pertalian darah dengan pakcik makcik, dengan sepupu sepapat, terutamanya adik-beradik lah ya, maka Allah akan buka pintu rezeki dan anjakkan tarik ajal. Itu maksud hadis. Itu maksud hadis. Barang siapa memperkasa silaturahim, Allah akan buka pintu rezeki, anjakkan tarik ajal. Faham? Faham. Hadis sahih insya-Allah. Ya. So boleh cek, boleh Google, boleh tanya ustaz, boleh baca, ya, boleh tengok kat internet penjelasan ya tentang hadis yang berbunyi, barang siapa yang memperkasa, memperkuatkan, membina silaturahim akan terbuka pintu rezeki, akan dipanjangkan umur, dianjakkan tarik ajal. Dan inilah perkara ketiga yang akan ditarik ya oleh Jibril selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kadang-kadang maaf ya, kita lebih mudah mesra dengan kawan-kawan, dengan kita WhatsApp group, dengan kita punya kawan sekerja, kita punya geng golf, geng tenis, geng badminton, geng bowling, geng memancing, rapat. Tapi kadang tak serapat dengan adik-beradik. Check it out. Untuk mereka yang menjaga hubungan adik-beradik ya, dengan mesra, masya-Allah, tahniah untuk anda. Itu anda memperkasa silaturahim. Mudah-mudahan terbuka pintu rezeki, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, so anda dan Tok Abah bagaimana? Sebab Tok Abah rasa seronok sangat bila semalam adik Tok Abah mesej, abang ada masa tak untuk saya call? Tok Abah kata, Tok Abah tengah main-main dengan cucu, jaga cucu, tengah bising sangat, jadi Tok Abah tak boleh nak call. Tapi selepas reda, cucu dah okey, Tok Abah panggil adik Tok Abah, Cikgu Zuraida, apa hal dik? Ya, apa cerita nak panggil ni? Ni ada orang kat kampung kita kat Sungai Pinang. Tok Abah dari Sungai Pinang Kelang. Dia nak cadangkan, nak minta nak buat sembang bersama Tok Abah ya, secara webinar. Boleh tak? Saya kata boleh. Untuk orang kampung kita takkanlah tak boleh. Ya, so Tok Abah pun akan sampaikan kepada PA untuk cek tarikh yang sesuai untuk buat sembang bersama Tok Abah untuk warga kampung Sungai Pinang Kelang. Insya-Allah jika panjang umur. Itu kisah semalam. Sekitar pukul berapa ya? Setelah pukul 9 malam ke 9.30 malam ya. Tok Abah turun ya. Selepas makan tu kita Tok Abah makan sebelum maghrib ya. So lepas tu terus tengok-tengok cucu, memang cucu sambil berbincang dengan anak-anak tentang 2-3 isu ya kekeluargaan ya. Okey. So mudah-mudahanlah Tok Abah rasa seronok dapat tanya pula bapa macam mana, sebab mereka duduk dekat dengan rumah bapa Tok Abah ya. Ayah Tok Abah dekat kat Sungai Pinang juga. So kata ada bapa okey ya. So kita dapat pembantu yang dapat jaga daripada 8 pagi sampai 8 malam. Tok Abah tanya, hand railing yang kat bilik air dapat atau belum sempat? Belum sempat. So kata tolonglah segerakan, sebab orang tua kan dia nak pegang kat bilik air. Orang tua, ayah Tok Abah umur 92, jadi elok ada hand railing ya.
Sebab dah lama patut ada tapi kita terlupa. Inilah dia. Inilah dia. Anak-anak ni termasuk Tok Abah ni. So kata siapa ya? Suami Sisu Suci Rahmat tu seorang memang pekerja yang memang kerja kontraktor. Jadi memang dia pakar atau dia ada kawan-kawan yang boleh. Kata ya. So besok hari ni dia akan diusahakan untuk cari jalan untuk buat hand drilling di bilik air supaya orang tua ni dapat pegang untuk mengelakkan daripada jatuh dan sebagainya. So Tok Abah rasa bahagia sebab dapat bertanya tentang hal mak ayah, sebab mereka duduk lebih kurang dalam 3-4 kilometer daripada rumah bapak, jadi mereka dapat ziarah lah buat dia satu daerah dan dapatlah tengok orang tua tu. Sebab kesihatan ikut SOP pun dibenarkan untuk tengok mak ayah yang sakit. Jangan pula kau report, "Ui, adik Faizal Kapta pergi jumpa bapak dia, ni SOP, mana boleh, saman 1,500. Jangan. Ada kelonggaran untuk menjaga ayah ibu yang sakit. Come on man. So kita kena kata tu bertimbang rasa untuk kebaikan bersama. Takut-takut ditarik nanti mahabbah, kasih sayang sama manusia pun tak ada. Sama-sama bergaduh kat Facebook, menghentam, sabotaj, menghina, mengata, nak menjatuhkan orang lain. Tok Abah tengok, bukannya sengaja nak tengok, kadang kita tengok apa benda isu ni. Kadang-kadang orang tu silap cakap satu negara attack. Ni berlaku 2 hari lepas ni. 2 hari lepas ada seorang tu influencer yang sangat hebat, kawan Tok Abah, dia silap cakap sikit, silap tulis lah. Satu negara attack, kesian Kadang kita tak faham sebab dalam penulisan kita kadang tak jelas. Tapi sebab kita ambil apa yang tertulis, kita pun hentam habis-habisan. Do you know what is the loving intention of that message? Apakah niat sayang dalam message itu? Sebab kita kena bersangka baik. Yang kita ni pernah silap tak dalam membuat message? Tok Abah banyak kali buat silap. Bila ditegur, Tok Abah terimalah. Oh, ni silap. Tapi janganlah hentam habis-habisan. Janganlah hentam tak guna ni gitu ni. Kesian kawan. Kesian Yang menghentam tu ada buat silap tak? Kalau awak ada buat silap dan banyak kali buat silap, dan awak nak orang maafkan awak, maafkanlah orang. Sampai bila? Sampai bila nak maafkan orang? Sampai selagi awak ingin Allah ampunkan dosa awak, awak kena maafkan orang lain juga. Sebab barang siapa maafkan orang lain dengan ikhlas, maafkan orang, cakap pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan rangsang orang ampunkan kita. Nampak tak? Kesan kita memaafkan orang. Sebab memaafkan orang adalah satu sifat penghuni syurga. Memaafkan semua orang setiap malam sebelum tidur adalah satu sifat penghuni syurga. Check it out. Jangan dengar je cakap Tok Abah. Check it out. Tanya ustaz, Google, tengok YouTube. Betul ke? Salah satu sifat orang yang akan masuk syurga ialah memaafkan semua orang sebelum tidur. Betul ke? Kalau dah check dah betul, sampaikan, amalkan, sebarkan. Dan doakan punca awak dapat maklumat itu, guru awak. Barulah berkat. Sebab salah satu perkara yang akan ditarik oleh Jibril selepas kewafatan Nabi, keberkatan. So kita berkait, semua berkait ni. Barakah, mahabbah, silaturahim. So tolong dan silaturahim ni kita sesama adik-beradik. Tapi ada ramai juga orang menggunakan silaturahmi untuk hubungan sesama manusia yang tidak berkaitan dengan pertalian darah, disebut sebagai silaturahmi. Sebenarnya benda yang sama, tapi untuk membezakan sahaja. Untuk membezakan antara silaturahim, padahal konsep tu sama maksudnya, antara adik-beradik dan pertalian darah dengan pertalian persaudaraan sesama manusia yang tidak ada pertalian darah disebut sebagai silaturahmi. Padahal kalau ikut dia punya maksudnya, perkataan itu sama, tapi untuk membezakan, untuk membezakan. Wallahu alam. Itu kena mereka yang pakar tolong kaji dan tolong betulkan, tolong sampaikan. Alright. Okay. So itu yang 1, 2, 3. Jangan lupa untuk kita dapat keberkatan, untuk dapat kita mahabbah, untuk dapat kita kata tu silaturahim, kita kena bentuk sifat integriti dalam diri kita. Dan Tok Abah akan menyampaikan webinar selama kurang lebih 3 jam pada 29 Jun lebih kurang hari ni 9 hari ni 10 hari ni
10 hari bulan ya. So kita ada lebih kurang kau tu 19 hari lagi. 19 hari ya. So mudah-mudahan ya ada 2 minggu lebih sikit. So minta izin daripada bos masing-masing untuk attend my webinar bersempena dengan Minggu Integriti. Ada link ke atas tu, insya-Allah bos akan izinkan. Ya, dan ramai orang yang dengar je dia nak. Sebab this is a very powerful program yang Tok Abah akan buat ni. Pengisiannya cantik, poin-poinnya jelas, praktikal, boleh amal, ya boleh disampaikan. Ya, yang penting ianya membawa kesan yang positif secara logical dan praktikal dan juga campur dengan magical dan miracle. Tok Abah combine ya aspek yang praktikal, logical dan magical dengan izin Allah. Ya, powerful, seronok, insya-Allah berbaloi, insya-Allah membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan jangan lupa ya dapatkan buku ya kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah oleh Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur. Ini sangat luar biasa, akan membantu kehidupan kita dalam kita menyampaikan mesej kepada orang lain. Amin. Okey, so akan dicabut barakah, akan dicabut mahabbah, ya kasih sayang, akan cabut silaturahim. Ya, yang keempat apa yang dicabut? Itu sebabnya salah satu doa yang dimakbulkan, yang diangkat hijab oleh Allah ialah pertama doa ibu bapa, power. Doa pemimpin yang adil. 2. Ketiga, doa orang yang dizalimi. Doa musafir. Ni 4 doa yang Allah angkat hijab, makbul insya-Allah. Dan salah satu perkara yang akan dicabut oleh Jibril selepas kewafatan Nabi ialah sifat adil di kalangan pemimpin. Nombor 4 yang dicabut oleh Jibril adalah sifat adil di kalangan pemimpin. Dan ingat, salah satu kehebatan pemimpin yang adil, di samping kerjanya berkat, hidupnya berkat, ya, maka dia dapat pahala. Dan pemimpin yang adil akan dibangkitkan bersama dengan para nabi. Tingginya martabat pemimpin. Tetapi salah satu perkara yang akan dicabut oleh Jibril di akhir zaman sekarang ni ialah keadilan di kalangan pemimpin. Maka itu yang kita dengar, nepotism, berat sebelah, rasuah, salah guna kuasa, and so on and so forth. Bukan nak mengata siapa-siapa, kita nak melihat diri kita. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua orang adalah pemimpin. Anda, Tok Abah dan semua orang di sekitar kita adalah pemimpin. Jangan kata pemimpin, itulah yang memerintah, itulah yang mentadbir, itulah wakil rakyat, itulah CEO, itulah dia punya head of department, itu pemimpin. Tak. Memanglah mereka pemimpin, tapi kita juga pemimpin. Semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinanmu. Kullukum ra'in, kullukum ra'in, kullu. Ya, kita semua adalah pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa mas'ulun ay ra'ayati, dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas we are accountable for our leadership and the people under us. We are accountable and responsible. Be careful, guys. Be careful, guys. Sekarang. Be careful, guys. Good morning, guys. Hi, guys. Cucu Tok Abah pun nak turun. Cucu umur 2 tahun setengah. Ya, dia nak turun aja daripada tingkatan ni. Nak balik, nak tidur. Okay. Goodbye, Tok Mak, Tok Abah. Assalamualaikum. Okay, bye, guys. Cucu Tok Abah umur 2 tahun setengah. Bye, guys. Guys tu kita lah. Atuk dengan Tok Bang dengan Tok Maknya. Bye guys. Budak-budak sekarang. Bye-bye guys. Sebab semua cakap guys, dia pun guys juga. Alright. So nombor 4, takut-takut anda dan Tok Abah. Kita semua pemimpin. Ingat. Jangan pandang, pemimpin. Patutlah pemimpin tu. Jangan tengok orang lain sebagai pemimpin. Awak dan saya pun pemimpin. Kita ni semua pemimpin. Ya. So ni kata sahabat ni kata ada di tempat saya kerja ada pegawai yang menindas orang-orang di bawahnya. So be careful para pemimpin. Be careful para pemimpin. So semalam pun ada orang bertanya ya dalam program dengan Mafi ya, ada bertanya, Tok Abah, semua sekarang peserta kursus panggil saya ni Tok Abah. Tok Abah, bagaimana kita nak menangani bos yang tak adil? Bagaimana kita nak menangani bos yang pilih kasih? Saya memang ada masalah. Ni banyak soalan semalam. Ya, saya ni memang bersemangat pergi kerja. Tapi saya ni ibarat tong sampah, seorang bertanya. Ya, tak payah sebut namanya lah ya. So, saya ni ibarat tong sampah. Kalau bos nak marah, sayalah dimarah. Padahal bukan salah saya.
Saya ni PA dia, saya ni tempat melepaskan geram bos saya. So macam mana saya nak mengatakan masalah supaya saya tidak jadi tempat melepaskan geram. Bila orang yang bersalah jumpa bos layan baik je. Saya yang tak ada kemana, ya, dia marah, dia apa pun dia lepaskan geram kat saya. Tapi pada orang yang benar-benar salah, dia buat don't know je, buat okey je. Apa nak buat? Saya kata wow, ya. So Tok Abah kata bagus, soalan awak tu bagus sangat, ya. Mungkin akan beri manfaat pada ramai orang yang mendengar ni. Tapi sebelum tu Tok Abah tanya namanya, ya. Lepas tu dia anak nombor berapa, ya. Dia muka mak, muka ayah. Untuk apa? Khatibun nas ta'ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akalnya. Tok Abah nak kenal peribadinya, nak tahu personalitinya. So daripada nama Tok Abah tahu sikit personality. Daripada Tok Abah nampak wajah dia kat skrin. Dapat wajah dia tahu personality sikit. Bila muka mak biasanya akan ikut perangai mak. Ya, hampir semua orang. Cuma semalam pun ada juga, ya. 5% saja orang yang muka mak perangai ayah, muka ayah perangai mak. Dan apakah tarikh lahirnya? Dan daripada tarikh lahir Tok Abah tahu personality dia sebab Tok Abah dapat kajian selama 45 tahun. Dan setiap kali Tok Abah menceritakan personality orang itu based on tarikh lahir dan nama dan personality-nya, apa ni peluarannya, semua kata betul lah, itulah saya, betul sangatlah tu, betul sangatlah tu, betul sangat tu. Sampai penganjur kata, Tok Abah, boleh tak buat satu program khas, ya, untuk kita mengenal peribadi kita secara yang Tok Abah ceritakan tadi tu, 10 cara tu, secara solid. Saya kata boleh. Plan lah, rancang, panggil saya punya PA, buat ya arrangement, kita buat. Tok Abah boleh kongsi, ya. So kita akan terangkan ilmu bagaimana mengenal diri. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Balik pada soalan tadi, macam mana saya nak menangani bos yang tak adil? Sebab salah satu yang dicabut oleh Jibril lah cabut sifat adil di kalangan para pemimpin. Dan tadi pun ada seorang bertanya, dia apa nama chat tadi tu, ada di tempat kerja saya pun ada bos yang menindas. So untuk orang yang bertanya semalam, tak jawab pertama, tak bertanya dia satu soalan, ya, yang tak ada kena-mengena pun. Di samping nama, anak nombor berapa, wajah siapa, tarikh lahir, Tok Abah kata, awak ada senggugut yang teruk tak? Ujung-ujung ni saya ada senggugut yang agak teruk. Teruk ke tak teruk? Teruk. Okey. Ada tak migraine? Ujung-ujung ni saya ada migraine. Wah. Udah saya kata. Soalan ketiga untuk confirm saja. Ada mimpi pelik tak? Mimpi buruk. Ujung-ujung ni saya ada mimpi pelik. Ni jawapan semalam, ya. Jadi kalau orang yang berkenaan menuntun kita punya FB Live ni pun, dia akan mengesahkan. Yalah tu. Tok Abah tak tambah-tambah apa pun, ya. Tak boleh tambah-tambah. Berdosa je. So Tok Abah kata, pertama, kenapa saya tanya soalan tu? Sebab ikut kajian Tok Abah, kajian para ulama di Malaysia, ada 50 tanda kena sihir, ya. Dan yang Tok Abah tanya tu adalah 3 tanda orang kena sihir. Orang perempuan yang kena senggugut yang teruk, ada 99% kebarangkalian. Semua dengan izin Tuhan, ya. Dia ada di samping masalah fizikal, masalah gangguan paranormal, gangguan makhluk halus. Bila ada gangguan makhluk halus, orang pandang kita pandang negatif. Pandang kita pun macam nak marah aja, nak benci saja. Itu Tok Abah nak jawab soalan dia, kenapa bos lepaskan marah dia pada saya. Tok Abah nak tengok dia masalah komunikasi ke, masalah fizikal ke, masalah psikologi ke, atau masalah paranormal. Tok Abah nak check out, nak tahu, ya, sebab nak berbicara dengan lebih tepat. Lepas tu seorang sahabat saya, seorang pakar perubatan dan juga seorang yang belajar rawatan Islam, dia buat kajian, dia kata 99% wanita yang ada migraine ada unsur-unsur paranormal. Ni doktor yang mengkaji, ya, bukan Tok Abah, ya. Dan Tok Abah pun dah tahu banyak pengalaman ni, memang ada kaitannya. Orang tu migraine terus, bila didoakan, kita baca ruqyah, tiba-tiba hilang terus. Migraine yang teruk tadi sampai muntah-muntah, tiba-tiba terus hilang. Takkan masalah. Biasa sebab yang kita baca doa tu untuk menghalau setan, makhluk, ya. So nampak, ya. Dan yang ketiganya, salah satu tanda kena gangguan sihir ialah mimpi yang buruk, mimpi ular, mimpi hantu, mimpi kena tekan, mimpi yang menakutkan. Macam Tok Abah pernah mimpi keluar lintah daripada badan Tok Abah. Kata, udah ni apa cerita ni? Rupanya cek dengan orang yang pakar, adalah sikit gangguan paranormal, ya. Biasalah. Dan kita pun rawatlah sewajarnya. Okey? So tu satu, ya. Cek. Kalau awak ada gangguan paranormal sampai orang benci ke awak, kena tindas. Kenapa Allah izinkan bos tindas awak?
So yang kedua Tok Abah kata, jangan tanya, sebab dia tanya, kenapa kerana bos pilih kasih? Kat saya dia marah, dia no. Orang lain okey je. Ya, orang buat salah pun dia okey. Kenapa bos pilih kasih? Jangan tanya siapa-siapa pun, tanya diri, kenapa bos pilih kasih? Tukar soalan. Bagaimana aku nak buat? Apakah tindakan-tindakan aku untuk buat bos sayang kasih ke aku? Macam dia sayang ke orang lain. What should I do to make the boss like me, respect me? Dan Tok Abah pun cakap, pesan Allahyarham Ustaz Harundin kepada kami anak murid, barang siapa doa, Tok Abah dah cakap 1000 kali dah, barang siapa doakan orang lain, barang siapa pekerja, PA ke, staff ke, doakan bosnya 40 malam berturut-turut, jangan stop kat 40, continue. Barang siapa doakan orang lain minimum 40 hari, maka yang kita doakan, kita akan sayang pada orang yang kita doakan, dan orang yang kita doakan akan sayang, hormat kat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Lagipun Tok Abah dah sebut kajian psikologi, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Jadi kalau kita doakan orang tiap-tiap malam, kita akan sayang pada orang yang kita doakan, dan dengan izin Allah, oleh kerana sayang menarik sayang, orang yang kita doakan sayang kat kita, insya-Allah. Dua, Tok Abah bagi pandangan ya. Ketiganya, jadilah si kembang Cina agar bos sayang kat awak. Sebab soalan tadi ialah macam mana nak elakkan bos marah-marah kat saya. Jadilah si kembang Cina. Apa maksudnya si kembang Cina? Peribahasa Melayu. Jadilah si kembang Cina. Belum panggil dah datang. Belum suruh dah buat. Ya, belum minta dah kasih. Itu maksud si kembang Cina. Seorang si kembang, seorang wanita yang sangat hebat, yang sangat berintegriti, yang sangat perseptif. Tak ada tuannya, ya. Kalau isteri kepada suaminya, ya. Kalau anak perempuan kepada mak ayahnya, si kembang Cina belum panggil dah datang. Ya, contoh anak kepada mak ayah. Mak ayah duduk diam je sambil geliat sana geliat ni. Anak perempuan ni pun, abah sakit bahu ya. Nak saya urut. Ya, dia datang belum panggil dah datang. Ya, belum suruh dah buat. Kita tak suruh pun dia tiba-tiba datang je bawa air. Bah, mak, ni teh tarik kurang manis. Kami tak minta pun. Tak apa, nampak mak abah tu nampak macam mengantuk aja ni buat teh tarik ni. Bagus juga. Ada tak biskut yang celup-celup? Bapaknya pun lebih sikit. Tadi tak minta pun. Yang faham-faham, tak faham tak tahulah ya. Kan ada iklan tu, celup-celup. Tak biasa sebut lah. Biskut tu kan dapat percuma je kan. Alright. Belum suruh apa dah datang, belum panggil dah datang, belum suruh dah buat, belum minta dah kasih. Kisah benar. Tok Abah masa bekerja dulu sebagai masa tu sebagai timbalan pengarah di UPM, ya. So ni kisah si kembang Cina. Tok Abah masa tu kalang kabut, tak sempat. Tok Abah pergi kerja memang happy, ceria, happy. Masuk aja pejabat, Assalamualaikum, senyum, happy. Masuk aja secap-cap sebab ada kuliah pukul 9. Tok Abah sampai pukul 8.30, tengah kalang kabut, tapi tak sempat breakfast, tengah lapar, tengah kalang kabut, tapi tengah siap-siap lah semua peralatan untuk pergi kuliah. Ya, tiba-tiba PA Tok Abah namanya Puan Junainah. Ya, Puan Ju ni datang dengan pinggan ada sebungkus nasi lemak dengan teh tarik kurang manis. Saya pun pandang dia, Jun, saya tak minta apa-apa Jun. Tahu, ya, doktor tak minta apa-apa, tapi saya rasa Tok Abah ni atau apa ni, Tok Abah ni memang tengah lapar ni, nampak kalang kabut, ya. Tengok si kembang Cina. Dia bawakan nasi lemak, dia bawakan teh tarik kurang manis. Bersyukurnya, ya Allah, bersyukurnya. Itu dia. Ya, macam ni kita tak respect PA macam ini. So saya Tok Abah jawab pada orang yang bertanya semalam, jadilah si kembang Cina. Ya. Pertama apa tadi? Cek diri awak, kalau dia ada masalah paranormal, jumpa ustaz dan mainkan CD ruqyah di meja awak sepanjang masa awak kat pejabat. CD ruqyah untuk merawat awak. Cari buku manzil, doa manzil, baca doa manzil. Ya, kalau ada peluang jumpa ustaz untuk merawat anda secara tuntas. Yang kedua, doakan bos. Yang ketiga, jadi si kembang Cina. Buat preemptif. Ya, preemptif. Ya, apa sebelum bos suruh awak buat yang sewajarnya ikut gerak batin awak. Ya, dan adalah Tok Abah bagi 4, 5, 6 cara yang lain. Dia dan semua sangat berpuas hatilah dengan jawapan Tok Abah. Mudah-mudahan dapat diamalkan. So Tok Abah excited semalam ya, dapat membantu ya, itu dia. So insya-Allah ya, ingat
manusia tak adil, pemimpin tak adil, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Daripada sibuk kata, bos saya tak adil, dia tindas saya, cari jalan. Macam mana aku nak buat untuk mengelakkan kena tindas? Tapi ingatlah pesan awal tadi. Kalau kita betulkan diri kita secara 360, kita betulkan diri kita 360 secara menyeluruh, Allah akan ubah semua orang di sekitar kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan repair hubungan kita dengan bos, dengan kawan sekerja, dengan customer. Kalau semalam mafi dengan petani-petani dan penternak, ya, mudah-mudahan akan menjadi hebat, ya, insya-Allah. Tok Abah semalam seronok dapat bersoal jawab dengan ramai peserta kursus dan Tok Abah enjoy, ya, mengeluarkan pengalaman-pengalaman Tok Abah dalam bidang pertanian. Sebab Tok Abah punya first degree agricultural science dan Tok Abah banyak bercampur dengan masyarakat tani, ya, sejak muda sampailah ke bangka. Ya, jadi pengalaman tu Tok Abah kongsi, mereka excited, seronok. Sebab kita cakap melalui pengalaman sangat mahal, ya, ilmu yang disampaikan based on pengalaman. Okey, dan Tok Abah banyak cerita, kisah-kisah untuk menyampaikan message. Ya, don't tell a point without telling a story. Don't tell a story without telling a learning point. Tok Abah gunakan prinsip itu, mudah-mudahan berkesan. Amin ya rabbal alamin. Okey. So itu dia. So satu lagi kita kena ingat bahawa Allah itu Maha Adil. Bila aku betulkan diri aku, maka Allah akan betulkan orang di sekitar aku. Bila aku doakan orang lain, maka Allah akan jadikan orang lain itu juga sayang hormat ke aku. Ya. Dan yang paling penting ialah kita kata orang tu sentiasa mencari jalan untuk pesan memesan, didik mendidik, ya, dan pagar diri kita untuk jangan dianiaya, ya. Ya. So doa yang Nabi ajar para sahabat, ya, sahabat yang bermasalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati al-qahrijah. Ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Hindarkan aku daripada lemah dan malas. Hindarkan aku daripada takut dan bakhil. Hindarkan aku daripada beban hutang. Hindarkan aku daripada gangguan manusia. Tadi soalan tadi, bos ada yang menindas. Hindarkan aku daripada gangguan manusia. Ada doa yang Nabi ajar para sahabat. Nampak tak? Kita baca doa itu pagi, petang, siang, malam sebagai pendinding. Dan Nabi juga pesan, barang siapa baca surah ayat kursi, doa ayat kursi, ya, selepas maghrib atau selepas asar sebelah maghrib, sepanjang malam Allah protect kita daripada gangguan manusia, jin, iblis, santau, jin, sebab sihir dan sebagainya. Barang siapa baca ayat kursi selepas subuh, sepanjang siang akan dipagar diri kita. So buat, Tok Abah pesan pada semua peserta semalam, buat, mudah-mudahan kita tidak dianiaya, ditindas oleh sesiapa pun, insya-Allah. Jangan sekadar buat yang terbaik, Tok Abah ulang. Buatlah yang sepatutnya, sewajarnya untuk berjaya. Don't just do your best. Do what it takes to really succeed. Tak cukup buat yang terbaik, tapi buat yang sesuai, yang munasabah, yang perlu untuk berjaya. Sebab orang yang hebat tunjukkan hasil, orang yang gagal berikan alasan. Okey. Tok Abah tak perasan, ya, dah melampaui masa dah, ya. Dah lebih 1 jam dah. So Tok Abah minta ampun, minta maaf. Jangan lupa, ya, link kat atas tu ada 2 perkara. Pertama, jom attend webinar Tok Abah tentang integriti, sempurna bulan integriti, insya-Allah berbaloi, insya-Allah seronok. Dan integriti bermula di rumah. So bila datang program webinar ni, kat rumah kita akan berubah, kat tempat kerja kita berubah, dalam masyarakat kita berubah, insya-Allah, dan berbaloi, insya-Allah. So please tell your boss to send you to Tok Abah punya webinar memperkasa integriti secara medical pada 29 Jun. Dah 160 lebih dan dekat 200 lah sekarang, ya, yang mendaftar, insya-Allah by today 200 gold, ya. So Tok Abah excited sangat. Kita limit 500 orang based on kita punya Zoom, limit kita 500 orang sahaja. Yang mudah-mudahan kita tak sampai ke limit itulah, ya. Tak payah sampai ke 1000, ya, kan susah sangat kita nak mengendalikan, ya. Okey. Dan yang keduanya, please, ya, link kat atas tu tolong dapatkan buku cantik, hebat dan berguna daripada tulisan nukilan Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur, ya. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Luar biasa, sangat baik, sangat menginsafkan, ya, dan membuat kita sedar banyak benda yang kita sampaikan tak betul, agar kita lebih berintegriti dalam menyampaikan, menasihati, berceramah dan sebagainya. Get this book. Buku yang wajib milik di semua rumah yang ada orang. Rumah tak ada orang, tak payahlah buku ni, ya. Okey. So itu dia, minta ampun, minta maaf,
happy birthday, happy anniversary, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat berbonding dengan keluarga, selamat melakukan yang terbaik. Ingat, hidup kita penuh barakat, biarlah hidup kita penuh barakat, sebab ini akan ditarik oleh Jibril di akhir zaman. Ya, so ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.